A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk kita mendalami salah satu ilmu yang penting dalam Islam, iaitu ilmu usulul fiqh. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah mula masuk kepada tajuk berkenaan dengan an-naskhu, berkenaan dengan an-naskhu. Dan tajuk ini merupakan tajuk yang penting dalam ilmu usul fiqh, yang menunjukkan bahawa kadang-kadang sesuatu dalil syarak itu satu ketika dahulunya menjadi dalil dari segi hukum hakam fiqh. Namun akhirnya bila sampai pada satu keadaan, Allah Subhanahu Wa Taala menukar dari satu hukum kepada keadaan yang lain yang bercanggah dengan hukum yang pertama, atas dasar kerana maslahat manusia ketika itu, maslahat kaum muslimin ketika itu, yang Allah yang maha mengetahui lalu lagi maha bijaksana telah menukar hukum, bukan kerana Allah tidak tahu, bukan kerana Allah tersilap, sebaliknya kerana Allah Ta'ala yang maha kasih kepada kita menukar hukum yang satu ketika dahulu hukum yang mula-mula sesuai pada zamannya, manakala hukum yang kedua pula sesuai sampai ke akhir zaman. Dan pertemuan yang lepas kita telah pun masuk kepada pembahagian an-naskhu, dan kita masuk kepada saya ulang sikit lagi sebab minggu lepas kita masuk kepada pada ucapan al-Imam al-Haramain al-Juwaini, wa ila ma huwa aghlazu wa ila ma huwa akhaffu. Kita terlupa membicarakan tentang wa ila ma huwa akhaf. Ala kulli hal, saya akan ulang sekali lagi tajuk berkenaan dengan wa ila ma huwa aghlaz wa ila ma huwa akhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-alim al-allama imam al-haramain Abil Ma'ali Abdul Malik ibni Abi Muhammad Abdullah ibni Yusuf al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, المتوفى سنة 78 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. Baik, kita ulang sikit berkenaan dengan ucapan Imam al-Haramain rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa ila ma huwa aghlazu wa ila ma huwa akhafu. Imam al-Haramain ingin menyatakan di sini bahawa nasakh kadang-kadang boleh berlaku daripada hukum yang ringan kepada hukum yang lebih berat, daripada hukum yang ringan kepada hukum yang lebih berat. Dan pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan tentang wa ila ma huwa aghlaz. Contohnya pada awal Islam dahulu, ketika mana disyariatkan puasa Ramadan, bagi yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadan, mereka pilihan sama ada berpuasa atau kalau mereka tidak mahu berpuasa, dalam keadaan mereka mampu, tapi mereka tidak mahu berpuasa, letih dan sebagainya, maka mereka
untuk tidak berpuasa, namun mereka hendaklah membayar fidyah. Lalu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menukar hukum ini, kerana peringkat awal tak pernah lagi orang Islam mempunyai pengalaman berpuasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan dengan menjadikan pada peringkat awal seseorang itu boleh berpuasa atau tidak berpuasa, tetapi hendaklah membayar fidyah. Jadi saya tak langsung Allah Subhanahu Wa Taala melatih kaum muslimin ketika itu untuk berpuasa. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menukar hukum ini kepada orang yang layak dan mampu untuk berpuasa tanpa ada sebarang halangan, sama ada dari sudut syarak ataupun halangan dari sudut kesihatan. Mereka wajib berpuasa. Orang yang membayar fidyah hanyalah apabila mereka tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang tua yang memang doktor menyatakan kalau berpuasa membawa mudarat kepada diri mereka. Maka ketika itu barulah mereka boleh membayar fidyah, iaitu 1 hari mereka tinggalkan puasa, mereka hendaklah membayar sebanyak satu mud ataupun 1 cupak iaitu lebih kurang 510 gram kiraan semasa, iaitu 1 hari mereka meninggalkan puasa, dengan sebab tidak mampu mereka hendaklah membayar sebanyak 510 gram makanan yang mengenyangkan. Baik, akhirnya Allah SWT menukar kepada hukum orang yang mampu untuk berpuasa, mereka wajib berpuasa. Kalau mereka tidak mahu berpuasa, mereka berdosa. Melainkan kalau ada keuzuran seperti mereka bermusafir dan sebagainya. Berdasarkan firman yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang telah melihat di kalangan kamu semua, siapa yang telah melihat anak bulan Ramadan, maka dia hendaklah berpuasa. Ini penukaran hukum daripada yang senang, yang lebih mudah kepada yang lebih berat. Seterusnya Imam Al-Haramain Al-Juwayni menyatakan wa ila ma huwa akhaffu. Wa ila ma huwa akhaffu. Kadang-kadang yajuzu aidan naskhul hukmi ila ma huwa akhaf. Boleh juga berlaku an-naskhu, berlaku penasakhan hukum, penukaran hukum daripada yang berat kepada yang lebih ringan, daripada yang lebih berat kepada yang lebih ringan. Okey, sebagai contoh para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang kita ketahui pada awal permulaan Islam, kaum muslimin apabila mereka disyariatkan, sewaktu orang Islam sudah berhijrah di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka diwajibkan untuk ke agama mereka dan juga negara Madinah ketika itu, maka datanglah pensyariatan pensyariatan perang. Maka peringkat awal, 1 orang hendaklah berperang dengan 10 orang. Maknanya kalaulah orang Islam mendapati bahawa jumlah tentera musuh adalah 10 kali ganda daripada jumlah tentera orang Islam, maka orang Islam mesti bersabar dan terus berada di medan perang, dan mereka diharamkan untuk lari daripada medan perang. Sekiranya mereka lari, mereka telah melakukan dosa besar. Sebab pada ketika itu orang Islam tak banyak. Orang Islam tak banyak. Dalam masa yang sama, apabila musuh sudah datang, maka mau tidak mahu sama ada menyerah ataupun berperang. Apabila mereka tidak mahu berperang disebabkan jumlah yang banyak, jumlah musuh lebih banyak, maka ini akan menyebabkan secara adatnya, walaupun Allah Maha Berkuasa, namun secara adatnya, maka orang Islam akan kalah dan kaum muslimin akan ditawan. Diperlakukan sewenang-wenangnya oleh kaum musyrikin. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kaum muslimin untuk bersabar ketika itu dengan menghadapi juga tentera, walaupun jumlah tentera 10 kali ganda lebih banyak daripada bilangan kaum muslimin. Tapi kalau lebih daripada 1 kena lawan 10, 1 kena lawan 11, 1 kena lawan 12 orang, 1 kena lawan 13 orang, ketika itu kaum muslimin boleh untuk lari daripada medan perang kerana berlaku ketidaksamarataan di antara jumlah tentera. Ianya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Siapa yang ada kesempatan boleh rujuk mushaf, boleh rujuk surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi
harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, berikanlah semangat kepada orang mukmin agar mereka menyertai peperangan. Sekiranya kamu adalah 20 orang yang sabar, maka 20 orang sabar itu akan mengalahkan 200. 20 orang yang sabar akan mengalahkan 200 musuh. Dan sekiranya kamu ada 100 orang, maka 100 orang mukmin akan mengalahkan 1000 orang kafir. Yang mana mereka itu adalah kaum yang tidak memahami. Jadi kalau kita lihat, kalau kamu ada 200, kamu akan mengalahkan, kalau kamu ada 20 orang, kamu akan mengalahkan 200 orang. Maknanya satu orang akan berlawan dengan 10 orang. Kalau kamu ada 1000 orang, kalau kamu ada 100 orang, maafkan saya, kalau kamu ada 100 orang, kata Allah Ta'ala, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Maksudnya satu orang akan lawan 10. Jadi ini adalah merupakan hukum yang satu ketika dahulu berkuat kuasa pada permulaan awal Islam. Namun akhirnya ayat ini sudah dimansuhkan. Maksudnya sudah tidak lagi boleh dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan orang Islam wajib berperang walaupun satu orang terpaksa berlawan dengan 10 orang. Allah Ta'ala telah menukar hukum ini dengan firman yang berbunyi, Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Al-an, sekarang. Ketika turunnya ayat itu, ayat yang ke-20 surah Al-Anfal, ayat yang ke-200, ayat yang ke-26, ayat yang ke-26, Allah Ta'ala berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Sekarang Allah telah pun meringankan buat kamu dan Allah Maha mengetahui bahawa sesungguhnya pada diri kamu itu ada kelemahan. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu memiliki 100 orang yang sabar, 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang musuh. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau kamu memiliki 1000 orang, 1000 orang di kalangan kamu akan mengalahkan 2000 musuh, 2000 orang musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat, Allah Ta'ala telah memberikan keringanan daripada pada asalnya satu orang terpaksa berlawan dengan 10 orang, dan Allah telah menukar, meringankan hukum dengan menjadikan satu orang hanya perlu berlawan dengan 2 orang. Maksudnya kalau bilangan musuh menyebabkan orang Muslim terpaksa berhadapan dengan 3 orang, maka ketika itu tidak menjadi kesalahan untuk kaum Muslimin lari daripada medan perang disebabkan bilangan sudah tidak sama rata, sudah tidak sepadan. Jadi kalau kita lihat, berlaku nasah hukum, berlaku perubahan hukum daripada yang lebih berat kepada yang lebih ringan. Baik, seterusnya Syekh Imam Al-Haramain, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab wa naskhus sunnati bil kitab wa bis sunnah. Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan bahawa situasi-situasi tertentu bagaimana hukum daripada yang ringan boleh ditukar kepada yang lebih berat, daripada yang lebih berat ditukar kepada yang ringan, yang berlaku perubahan adalah pada bacaan, sedangkan hukum masih kekal. Kadang-kadang perubahan itu berlaku dari sudut hukum sedangkan bacaan masih kekal. Maka sekarang Imam Al-Haramain Al-Juwayni ingin menyatakan pula, adakah Al-Quran boleh menasahkan hadis Nabi? Bolehkah pula hadis Nabi menasahkan Al-Quranul Karim? Maknanya kalau sebelum ini perbincangannya adalah dari sudut situasi luar. Namun sekarang perbahasannya adalah dari sudut, adakah satu dalil boleh menasahkan satu dalil yang lain? Contoh, hadis Nabi boleh tak menasahkan ayat Al-Quranul Karim? Atau sebaliknya, bagaimana?
Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Tidak menjadi masalah, boleh secara akalnya untuk Al-Quran dinasahkan oleh Al-Quran. Maknanya ada ayat Al-Quranul Karim yang dinasahkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Maknanya dalam Al-Quran sendiri, sesama ayat-ayat Al-Quran boleh berlaku nasah, boleh berlaku nasih dan boleh berlaku mansukh. Jadi ada ayat Al-Quran yang nasih, ada ayat Al-Quran yang mansukh. Jadi tidak menjadi masalah untuk ayat Al-Quran dinasahkan oleh ayat Al-Quran Al-Karim. Contohnya, apa yang telah kita sebut sebentar tadi, iaitu bagaimana dua ayat Al-Quranul Karim, satunya menyatakan satu orang kena lawan dengan 10 orang, dinasahkan oleh ayat Al-Quran yang satu lagi, yang menunjukkan satu orang hanya perlu berlawan dengan 2 orang. Jadi ini contoh betapa ayat Al-Quran boleh dinasahkan oleh Al-Quran. Secara akalnya berlaku, boleh, bahkan sebenarnya bukan secara akal semata-mata, ianya berlaku pada alam realiti apabila kita mendapati ada ayat Al-Quran yang dimansuhkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Seterusnya Imam Al-Haramain menyatakan, wa naskhus sunnati bil kitab. Tidak juga menjadi masalah sekiranya hadis Nabi SAW dimansuhkan oleh Al-Quranul Karim. Maknanya ucapan Nabi dimansuhkan oleh Al-Quranul Karim. Maknanya hadis Nabi menjadi mansukh, manakala ayat Al-Quran pula menjadi nasikh. Jadi Nabi sebut satu perkara, kemudian datang turun ayat Al-Quran menukar hukum yang telah disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai contohnya, kita semua sedia maklum satu ketika dahulu kaum muslimin telah menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Sewaktu kaum muslimin pada awal permulaan Islam, sewaktu mereka difardukan untuk menunaikan salat, selepas peristiwa Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj, ketika Nabi SAW melakukan salat dan para sahabat juga telah melakukan salat, maka ketika itu kaum muslimin akan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baik, adakah di sana ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa kita wajib sewaktu salat menghadap ke Baitul Maqdis? Tidak ada. Namun kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Maka secara automatiknya tahulah kita bahawa Nabi lah SAW yang telah menyuruh kaum muslimin untuk salat secara menghadap ke Baitul Maqdis. Dan sabdaan Nabi SAW adalah merupakan wahyu pada hakikatnya. Pada hakikatnya, sabdaan Nabi tidak lain tidak bukan adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disebutkan oleh Nabi SAW menggunakan bahasa baginda. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu Nabi sudah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah berapa lama Nabi berada di Al-Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan baginda Nabi alaihi salatu wasallam untuk menghadap kiblat ke arah Baitullahil Haram, iaitu ke arah Kaabah. Mai berlaku penukaran hukum daripada asalnya salat menghadap ke Baitul Maqdis ditukar kepada salat menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah, iaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-144. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami benar-benar telah melihat anda menghadapkan wajah anda ke langit. Mai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuku di hati Nabi, alangkah baiknya kalau kiblat salat ditukar daripada Baitul Maqdis ditukar ke kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Kerana Kaabah merupakan kiblat yang mula Baitul Maqdis. Jadi Nabi mengharapkan kalaulah kiblat boleh ditukar semula ke arah Kaabah, yang mana Kaabah merupakan kiblat yang mula-mula,
dan Kaabah merupakan binaan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi menghadapkan wajah Nabi ke langit kerana langit merupakan kiblat bagi doa. Jangan pula kita faham bila Nabi pandang ke langit itu bukti bahawa Allah di atas, Allah berada di langit. Mustahil. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut bahawa mustahil Allah Ta'ala berada pada tempat tertentu. Kerana tempat, masa itu merupakan ciptaan Allah, merupakan makhluk Allah. Maknanya satu ketika dahulu tidak ada masa. Kerana masa pada hakikatnya adalah merupakan hakikat bagi pergerakan matahari. Kita 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan itu menunjukkan bahawa pergerakan matahari dan juga bulan. Maknanya satu ketika dahulu tak ada matahari, tak ada bulan. Maknanya tidak ada masa. Tidak ada masa. Dalam masa yang sama, matahari, bulan, langit, bumi, arasy Allah Subhanahu Wa Taala, kursi Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya satu ketika dahulu tidak ada sama sekali apa-apa makhluk pun, yang ada hanya Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah selepas itu Allah menciptakan kursi. Barulah selepas itu Allah menciptakan arasy. Barulah selepas itu Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan di sana ada matahari, ada bulan. Maka ketika itu berlakulah ada masa. Maka ketika Nabi menghadapkan wajah Nabi ke langit, tak boleh kalau kita faham ini Allah berada di langit. Sebab kefahaman itu bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan akidah. Lalu kata para ulama, mengapa kita berdoa suatu tangan kita begitu ke langit? Sebab macam disebut oleh saudara Muhammad Faris Bakaruddin, langit adalah kiblat bagi doa. Pun begitu, bila kita berdoa minta Allah Ta'ala jauhkan, kita doa begini, tangan kita menghadap ke bawah. Hatta dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sewaktu kita berkunut, kita akan sebut Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Kita akan terbalikkan tangan kita ke bawah untuk kita kata, ya Allah, saya tak nak, saya tak nak, saya tak nak. Maknanya saya minta jauh, saya minta jauh daripada qada yang bersifat buruk yang tidak mampu saya tanggung. Jadi maknanya ke langit dan juga ke bumi itu adalah merupakan adab dalam berdoa. Kalau kita minta satu benda, kita tadah. Sebab macam kita bila kita nak satu benda, kita tadah. Sebab langit itu merupakan kiblat doa. Manakala kiblat solat pula adalah Kaabah Al-Musyarrafah. Begitulah yang disebut oleh para ulama. Jadi sewaktu Nabi memandang ke langit, Nabi mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menukar kiblat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Nabi tak sebut sebab Nabi adalah hamba Allah yang malu sangat-sangat kepada Allah. Dan Nabi tidak tergamak untuk meminta itu dan ini daripada Allah, kerana Nabi adalah hamba Allah yang redha dengan segala keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mulia Nabi alaihi salatu wasalam. Akhirnya Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Benar-benar kami sudah memandang, kami sudah melihat bagaimana wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau redai. Subhanallah. Kalau kita tengok ayat ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan Allah Ta'ala sebut kami hadapkan wajahmu ke kiblat yang kami redai. Padahal bila Allah suruh menghadap ke Kaabah, maka Allah juga redha Kaabah itu adalah kiblat bagi kita. Namun Allah menggunakan ayat yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Benar-benar kami menghadapkan wajah kamu ke arah kiblat yang kamu redai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wahai Nabi wajahmu al-haram. Jadi kalau kita lihat, berlaku pertukaran hukum, berlaku an-naskhu, berlaku pemansuhan daripada satu ketika dahulu menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya datang ayat Al-Quran menasahkan hukum ini. Lalu akhirnya daripada hari itu sampai ke sekarang, kita bila solat kita akan menghadap ke Baitullahi Al-Haram. Jadi yang berlaku adalah hukum ditukar. Yang satu ketika dahulu hukum ditukar,
hukum yang sabit dengan hadis Nabi ditukar oleh hukum yang sabit dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi maknanya boleh hadis Nabi ditukar hukumnya oleh ayat Al-Quranul Karim. Bukan maknanya Allah tak setuju dengan Nabi. Tapi Allah menukar hukum daripada hukum yang dulunya Allah redha melalui kalam Nabi, Allah tukar kepada hukum yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tukar dengan firman-Nya sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat ada orang kata Allah menegur Nabi, Allah menegur kesilapan Nabi. Sebenarnya kalau kita lihat tidak ada kesilapan pada pihak Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada kesilapan pada hak Nabi. Sebab kalau Nabi melakukan kesilapan, maknanya tindakan Nabi itu adalah wahyu Allah Taala. Sebab Allah dah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah ucapanmu itu merupakan hawa nafsumu. Jadi bila Nabi melakukan satu perbuatan atau Nabi mengucapkan satu ucapan, itu adalah sebenarnya keredaan Allah. Lalu kalaulah datang ayat yang menukar hukum daripada hukum yang Nabi nak lakukan, ditukar kepada satu hukum yang lain, maknanya berlaku an-naskhu, berlaku penukaran hukum daripada hukum yang Nabi telah sebut, yang Allah telah redha pada asalnya, lalu seterusnya Allah menukar kepada hukum yang seterusnya. Contoh, dulu peringkat awal Nabi alaihi salatu wasallam melakukan juga salat kepada, berdoa juga kepada orang-orang munafikin, orang-orang munafikin yang berpura-pura memeluk agama Islam. Lalu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang daripada kita mendoakan orang-orang munafik kalau tahu sungguhlah dia munafik. Tapi hari ini kita tak tahu orang tu munafik ataupun tidak, dia pura-pura ataupun tidak. Sebab di dalam hatinya hanya Allah Ta'ala lah yang tahu. Namun untuk Nabi tahu siapa munafik, siapa bukan munafik. Jadi peringkat awal Nabi mendoakan juga agar Allah memberikan keampunan kepada golongan munafikin. Lalu akhirnya Allah Ta'ala menukar. Allah tidak membenarkan perkara tersebut, maknanya daripada satu ketika dahulu boleh, datang penukaran hukum kepada tidak boleh, daripada boleh kepada tidak boleh. Macam yang berlaku Nabi SAW, kalau kita lihat dalam pelbagai kisah, menyatakan bahawa Nabi satu ketika dah buat begini, lalu akhirnya Allah menegur. Sebenarnya sebagian ulama kita tak setuju dengan ucapan itu. Sebab bila Allah menegur, maknanya ketika Nabi sebut peringkat awal, itu bukan daripada wahyu Allah Ta'ala. Sedangkan Allah telah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apabila sebenarnya ayat itu seakan Allah menegur, bukan menegur, tapi sebenarnya Allah menukar daripada satu hukum kepada hukum yang baru. Maknanya berlaku an-naskhu. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah Subhanahu Wa Taala menyatakan ucapan beliau yang seterusnya, wa bis sunnati. Maknanya kalau kita pecahkan ataupun kita fahami kehendak Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kita kata Imam Haramain ingin menyatakan wa yajuzu naskhu sunnati bis sunnati. Wa yajuzu naskhu sunnati bis sunnati. Cuma Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebut dengan ringkas. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi wa naskhu sunnati bil kitabi wa bis sunnah. Jadi wa bis sunnah. Cuma kalau kita fahami, kita akan faham. Kita hayati, kita akan faham. Maksud wa bis sunnah adalah wa yajuzu naskhu sunnati bis sunnati. Boleh berlaku penasakhan hukum ataupun apa saja bentuk nasakh yang disebut oleh hadis, ditukar juga oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi daripada hadis ditukar hukumnya kepada hadis yang kepada hukum yang lain yang juga sabit secara ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kalau kita tengok para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksud wa yajuzu naskhu sunnati bis sunnah di sini, maksud di sini kalau kita hayati dan kita lihat apa yang akan Imam Haramain bincangkan selepas ini, yang Imam Haramain maksudkan hadis Nabi, boleh menasahkan hadis Nabi. Yang Imam Al-Haramain Al-Juwaini inginkan adalah hadis yang berstatus ahad boleh dinasahkan oleh hadis mutawatir dan juga boleh dinasahkan oleh hadis ahad. Maksudnya hadis yang statusnya tidak kuat,
tidak kuat dari sudut bilangan orang yang meriwayatkannya. Bukan tidak kuat dari sudut dia dhaif, tidak. Kadang-kadang hadis ahad adalah sahih tapi hadisnya ahad. Tapi masuk hadis ahad ni maknanya sahabat Nabi yang dengar hadis tu seorang, dua orang, tak ramai. Tapi kalau dengar sampai 200 orang, 70, itu dia tak panggil hadis ahad, dia panggil hadis mutawatir. Dan adalah syarat-syarat lagi bagi hadis mutawatir dan kita akan menjumpainya pada perbahasan as-sunnah yang akan datang. Jadi mudah ceritanya peringkat awal ini, hadis ni ada dua jenis, hadis ahad dan juga hadis mutawatir. Hadis mutawatir maknanya yang meriwayatkannya ramai, yang ramai ni meriwayatkan pula kepada golongan yang ramai dan begitulah seterusnya. Jadi ramai yang telah mendengar kisah tersebut. Manakala hadis ahad pula adalah kebanyakan hadis Nabi. Kerana kalau kita lihat kebanyakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ahad. Maksudnya sahabat yang dengar tu kadang-kadang seorang, kadang-kadang dua orang. Contoh macam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang sangat glamour di kalangan kita. Namun kalau kita lihat dari sudut sanad hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Maknanya walaupun ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan sabdaan tersebut, mungkin ramai yang dengar, mungkin. Namun yang menceritakan kepada golongan tabi'in adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan tidak pula diketahui ada sahabat Nabi yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi maknanya tahulah kita bahawa kemungkinan besar Nabi hanya menyatakan hadis itu kepada Sayyidina Umar. Atau mungkin Nabi sebut dalam kelompok yang kecil. Lalu akhirnya hadis ini menjadi hadis ahad. Dia tidak menjadi hadis mutawatir. Antara contoh hadis mutawatir adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Melakukan pendustaan terhadapku, ke atasku, maka hendaklah dia menempah satu tempat tinggal di neraka Allah. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Ramai sangat-sangat. Jadi maknanya Nabi kerap menyatakan hadis ini kepada para sahabat. Sikit-sikit Nabi sebut. Sehingga akhirnya para sahabat yang meriwayatkan hadis ni sangat ramai. Jadi hadis ahad dan juga hadis mutawatir ada hukum-hukumnya dan kita akan membicarakannya pada perbahasan berkenaan dengan as-sunnah. Pun begitu, di dalam matan al-waraqat karangan Imam al-Haramain, apabila Imam al-Haramain menyatakan wabis sunnah, maksud dia yajuzu naskhus sunnati bis sunnah, hadis boleh dinasahkan oleh hadis. Imam al-Haramain di dalam kitab al-waraqat ini sebenarnya berpendapat bahawa hadis ahad boleh dinasahkan oleh hadis. Hadis ahad boleh dinasahkan oleh hadis. Sama ada hadis yang menasahkan itu hadis yang ahad. Hadis mutawatir pula, kalau hadis mutawatir pula, dia hanya boleh dimansuhkan oleh hadis mutawatir. Ini pandangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Maknanya kalau hadis itu hadis mutawatir, kalaulah kita nak mengatakan ia telah dinasahkan oleh hadis, mesti hadis yang menasahkan itu adalah hadis yang kuat macam dia, iaitu hadis mutawatir juga. Tapi kalau hadis ahad tidak boleh menasahkan hadis mutawatir. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau hadis yang dinasahkan itu adalah hadis ahad, tak ada masalah. Hadis yang menasahkan hadis ahad itu dianya adalah hadis ahad ke atau hadis mutawatir ke, tak ada masalah. Kerana hadis mutawatir boleh menasahkan hadis ahad. Hadis ahad juga boleh menasahkan hadis ahad. Tapi kalau hadis yang ingin dinasahkan itu hadis mutawatir, hendaklah yang menasahkan juga sama kuat dengan dia, iaitu hadis itu juga mesti hadis mutawatir. Okey. Jadi kalau hadis itu hadis mutawatir, yang menasahkannya mesti hadis ahad. Kalau hadis ahad pula, tak ada masalah. Walaupun hadis yang menasahkan itu hadis ahad ke, atau yang menasahkan itu hadis mutawatir ke, tidak menjadi masalah. Jadi yang dimaksudkan wa yajuzu naskhu sunnati bis sunnah, maksud dia yajuzu naskhu al mutawatir bil mutawatir. Wa yajuzu aidan naskhul ahadi bil mutawatir.
Wa yajuzu aidan naskhul ahadi bil ahad. Jadi maksud Imam Al-Haramain wa bis sunnah ni ada 3. Hadis ahad boleh dinasahkan oleh hadis ahad. Hadis ahad boleh menasahkan hadis ahad. Hadis mutawatir boleh menasahkan hadis ahad. Hadis mutawatir boleh menasahkan hadis mutawatir. Namun hadis ahad tidak boleh menasahkan hadis mutawatir. Kerana hadis ahad ni lemah. Dari sudut orang yang mendengarnya tak ramai. Manakala hadis mutawatir adalah kuat. Maka bagaimana yang lemah pula ingin membatalkan yang kuat. Ini adalah merupakan gaya fikir Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita akan tengok apa kenyataan yang akan disebut oleh Imam Al-Haramain. Seterusnya, kalau kita tengok hadis Nabi yang dinasahkan oleh hadis Nabi ni banyaklah. Antara yang biasa kita dengar, contohnya satu ketika dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi melarang para sahabat baginda daripada menziarahi kubur. Kerana orang musyrik satu ketika dahulu bila mereka menziarahi kubur, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan mereka tidak redha dengan qada dan qadar. Sebab mereka bukan Islam. Mereka akan menjerit-jerit, mereka akan mengoyak-ngoyakkan baju, lepas tu mereka akan mempersalahkan Tuhan mungkin, sebab mereka tak ada Islam, mereka bukan orang Islam. Jadi oleh kerana apabila para sahabat Nabi ada yang telah memeluk agama Islam, dalam keadaan mereka baru peluk agama Islam, belum lagi menerima didikan yang sepenuhnya, maka menjadi satu perkara yang munasabah untuk Nabi melarang peringkat awal para sahabat menziarahi kubur, kerana kalau mereka menziarahi kubur akan menyebabkan mereka terikut-ikut budaya lama, iaitu mereka mungkin akan menyalahkan Allah Ta'ala yang telah mematikan fulan bin fulan, atau mungkin mereka akan melakukan perbuatan yang menunjukkan mereka tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya hukum ini yang dulunya Nabi tak bagi para sahabat menziarahi kubur, akhirnya telah dinasahkan dengan sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibni Muslim di dalam sahih beliau, itu sahih Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Saya telah pun melarang kamu semua sebelum ini. Tahulah kita, dulu kaum muslimin dilarang oleh hadis Nabi juga. Mereka tak pergi kubur pun dengan sebab Nabi yang larang, dengan hadis Nabi. Lalu Nabi kata, "Nahaitukum an ziyaratil qubur." Saya telah pun melarang kamu semua, wahai orang Islam, daripada menziarahi kubur. Fazuruha. Maka sekarang, ziarahilah kamu semua akan kubur. Maknanya, siapa yang nak menziarahi kubur, silakan. Nabi kata dulu saya larang, maka sekarang ziarahlah. Maksudnya diizinkan kamu untuk menziarahi kubur. Maknanya hukum yang pada asalnya haram ziarah kubur, ditukar kepada boleh ziarah kubur, disunatkan lagi ziarah kubur. Yang mana yang membatalkan dan yang dibatalkan adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sendiri yang menukar hukum. Daripada dulu tak boleh ziarah, sekarang dah boleh ziarah. Cuma sebagaimana yang kita tahu, Nabi adalah merupakan sumber syariat. Sebab tu Nabi boleh menukar hukum. Kalau kita pula tidak boleh menukar hukum. Hukum akan tetap sebagaimana yang berlaku dan hukum tidak akan mensuh. 2-3 hari ni ada timbul orang bertikai, orang timbulkan isu. Orang kata sebagai contoh, dulu kita sembahyang rapat-rapat, bila isu COVID dah pula kita sembahyang jauh-jauh. Jadi macam mana? Adakah hukum sudah bertukar? Tidak, hukum tidak bertukar. Tetap hukum merapatkan saf itu sunnah. Namun oleh kerana ada kemudaratan. Dulu tak ada mudarat, sekarang ada mudarat. Kalau kita berdekat-dekatan itu boleh menyebabkan orang itu mungkin terkena virus. Oleh kerana ada hadis Nabi yang menyatakan la darara wa la dirar, maka para ulama hari ini mengatakan hendaklah seseorang itu sembahyang berjauh-jauhan. Kerana
Asal sembahyang dekat-dekat tidak wajib, sunnah. Benda ni sunat, tidak wajib. Tiba-tiba ada kemudaratan, maka kemudaratan itu menyebabkan hukum bertukar sementara. Bukan dimansuhkan sampai ke hari kiamat. Tidak. Hukum tidak dimansuhkan dah. Bila Nabi SAW sudah wafat, maka tidak berlakulah an-nasikh dan juga al-mansuh. Kerana apa? Kerana yang nak membatalkan hukum, yang nak menukar hukum adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi SAW. Adapun kita hanya mengamalkan hukum, kita tidak boleh menukar hukum. Jadi apabila satu ketika dahulu sembahyang adalah disunatkan untuk seseorang itu merapati dalam satu saf, maka apabila ada kemudaratan dan Islam juga yang minta kita supaya menjauhi kemudaratan, maka ketika itu kita kata hukum bertukar sekejap. Bukan selama-lamanya. Hukum bertukar kerana ada kemudaratan. Jadi sebagaimana makan babi tak boleh. Tapi kalau seseorang itu berada dalam hutan, tiba-tiba dia didesak dengan kelaparan, dia nak makan apa benda pun dah tak ada. Kalau dia tak makan, dia mati. Tiba-tiba dia jumpa bangkai babi. Atau dia nampak babi, dia pun tembak, babi pun mati. Boleh tak makan babi ketika itu? Boleh. Hukum dah berubah ke? Sekarang dah boleh makan babi sampai ke hari kiamat? Tak boleh. Sebaliknya, kenapa orang tu boleh makan babi? Kerana ada kemudaratan. Jadi apabila Islam tak bagi makan babi, tapi dengan sebab tak makan babi dalam suasana itu, dalam situasi itu, orang itu boleh mati. Dalam masa yang sama, Islam juga meminta kita menjaga nyawa. Maka hendaklah didahulukan tindakan mengelakkan kemudaratan daripada melakukan arahan pada asalnya. Maka bayangkan kalaulah perbuatan yang wajib kita tinggalkan disebabkan ada kemudaratan, maka apatah lagi kalau perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan sunat dan bukan perbuatan wajib. Maka lagi-lagilah tak ada masalah untuk seseorang itu sembahyang berjauh-jauhan. Jadi yang kita lakukan itu bukan menasahkan hukum. Hukum tidak ternasah. Tetapi hukum berlaku perubahan pada hukum disebabkan ada sebab yang mendatang. Sebab tu biasa para ulama menyebut kepada kita, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Dalam masa yang sama disebut juga kaedah wal ahkam tataghayyar bi taghayyuril azminati wal amkinah. Hukum boleh bertukar dengan sebab berlaku perubahan zaman dan berlaku perubahan masa. Saya teringat sekarang ni apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Hafizahullah Subhanahu Wa Taala. Apabila dulu saya pernah tanya pada beliau, boleh ke Syekh, sebab antara isu yang kami hadapi di Mesir, kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita di Mesir yang meninggal dunia, lalu akhirnya keluarga di Malaysia minta untuk jenazah dibawa pulang. Bila dibawa pulang, jenazah akan lewat untuk dikebumikan. Proses-proses tu kadang-kadang makan 3-4 hari sebelum jenazah dibawa naik kapal terbang, naik kapal terbang dan barulah dikebumikan di Malaysia. Jadi berhari-hari jenazah tidak dapat dikebumikan. Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan tidak boleh haram kita memindahkan mayat daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi saya tanya pada guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Lalu kata guru saya, ketika para ulama menulis kitab, realiti pada zaman itu, kalau mayat ditukar, dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat, yang berlaku mayat akan busuk. Bila mayat akan busuk, ini adalah menyebabkan berlaku penghinaan kepada mayat. Sebab cara kita menghormati mayat adalah kita menutup keaiban mayat. Antara keaibannya adalah kita menutup dia daripada berbau. Jadi caranya adalah dengan menyegerakan perkebumian. Menyegerakan pengebumian. Namun disebabkan pada hari ini, apabila mayat itu dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat, ada cara supaya aib itu tidak berlaku, iaitu dengan cara diletakkan mayat itu ke dalam peti ais. Maka walaupun makan masa yang lama, mayat itu tetap tidak berbau. Maka kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Hafizahullah Subhanahu Wa Taala, kalau satu ketika dahulu memindahkan mayat dari satu negeri ke satu negeri adalah haram, pada zaman hari ini memindahkan mayat dari satu negeri ke satu negeri tidak lagi haram. Sebab ini adalah makruh. Kenapa tak haram? Sebab sudah tidak berlaku lagi sebab yang menyebabkan pemindahan itu adalah haram, iaitu
mengaibkan mayat. Sebab tidak lagi berlaku pengaiban mayat kerana mayat akan disimpan dalam peti dan bila sampai ke Malaysia masih tetap tidak berbau. Jadi perbahasan tentang an-naskh tidak berlaku dalam isu-isu yang kita bincangkan tadi, kerana kita bukan nabi untuk menukar hukum. Sebaliknya kita memberhentikan sementara suatu hukum berdasarkan sabda Nabi ataupun firman Allah Ta'ala sendiri. Jadi maknanya al-ahkam tataghayyar bitaghayyuril azminati wal amkinah. Hukum kadang-kadang bertukar. Bukan kita suka-suka tukar hukum. Kita menukar hukum maksudnya dulu realitinya lain, maka hukumnya begini. Hari ini realiti lain, maka hukumnya begini. Bukan realitinya sama, bendanya sebiji semua sama, tiba-tiba tukar hukum. Dulu semayang zuhur hendaklah 4 rakaat. Hari ini sebab kita duduk dalam aircon relax, tak panas. Dulu masjid Nabi panas, tapi sekarang ada aircon, kita semayang zuhur 10 rakaat. Tak boleh. Sebab tidak ada sebab untuk hukum ditukar. Tak ada pun Nabi kata sekiranya bila musim sejuk panjangkanlah semayang zuhurmu. Tak ada pun. Jadi bila tak ada, tetap hukum itu seperti itu. Namun kalaulah dalam satu situasi lain, situasi yang kedua lain, maka sebenarnya walaupun secara gambarannya adalah sama, hakikatnya dia dua perkara yang berbeza. Contoh, suatu mayat akan busuk, maka hukumnya lain. Mayat tidak busuk, maka hukumnya lain. Walaupun seperti sama, tapi hakikatnya tidak sama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Haramain Al-Juwayni menyambung ucapan beliau dengan menyatakan wa naskhul mutawatir bil mutawatir. Maksudnya wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir. Boleh untuk berlaku perubahan hukum daripada hukum yang disabitkan dengan dalil yang mutawatir ditukar pula oleh dalil yang juga mutawatir. Dalil yang mutawatir ni ada dua. Pertama Al-Quranul Karim. Semua Al-Quran adalah mutawatir. Sebab tu kita tak kata ayat dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah adalah ayat yang sahih ataupun ayat yang hasan. Kita tak akan sebut begitu. Sebab hasan, sahih, dhaif ini adalah kategori hadis yang berstatus ahad. Adapun mutawatir dia tidak ada lagi istilah sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Sebab tu kita tak kata ayat ini ayat yang sahih atau ayat Al-Quran dalam surah sekian-sekian adalah ayat yang hasan. Kita tak kata-kata begitu. Kerana syarat Al-Quran semuanya hendaklah mutawatir. Ada satu lagi yang mutawatir iaitu sebahagian kecil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayat Quran semuanya mutawatir. Hadis Nabi kebanyakannya ahad, ada segelintir pula yang mutawatir. Jadi bila Imam Al-Haramain menyatakan wa naskhul mutawatir bil mutawatir, tahulah kita bahawa beliau ingin menyatakan ayat Al-Quran boleh menasahkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran boleh menasahkan hadis. Sama ada hadis itu mutawatir atau ahad. Adapun hadis, bolehkah hadis menasahkan ayat Quran? Sekiranya hadis itu adalah mutawatir, maka boleh hadis yang mutawatir menasahkan ayat Al-Quran. Namun kalau hadis itu berstatus ahad, dia tidak boleh menasahkan Al-Quran kerana dia adalah ahad manakala Al-Quran adalah mutawatir. Jadi mutawatir dengan mutawatir boleh saling nasah menasah. Yang ni menasahkan orang ni ataupun ayat yang sekian ataupun hadis ni menasahkan ayat Al-Quran boleh. Hadis mutawatir boleh menasahkan hadis mutawatir. Ayat Al-Quran yang mutawatir semuanya boleh menasahkan ayat Al-Quran yang lain. Hadis mutawatir boleh menasahkan ayat Al-Quran yang mutawatir. Ayat Al-Quran mutawatir boleh juga menasahkan hadis Nabi yang mutawatir. Jadi tidak menjadi masalah untuk mutawatir menasahkan mutawatir. Seterusnya kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni wa naskhul ahadi bil ahad. Boleh juga berlaku hadis ahad. Maksudnya tak ada Al-Quran yang ahad. Maksudnya hadis ahad boleh dinasahkan oleh hadis yang ahad. Maksudnya hadis ahad boleh menasahkan hadis ahad yang lain. Yang ini banyaklah. Hadis ahad menasahkan hadis ahad yang lain. Wabil mutawatir.
Bahkan kata Imam Al-Haramain, wa yajuzu aidan naskhul ahadi bil mutawatir. Hadis yang ahad selain daripada ia boleh dinasahkan oleh hadis ahad yang lain, semestinya hadis ahad juga boleh dinasahkan oleh mutawatir. Sama ada mutawatir itu ayat Quran ataupun hadis mutawatir yang lain. Sebab kuat menukar hukum yang lemah. Okey. Jadi masuk wabil mutawatir, maksud dia boleh ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW menasahkan hadis yang ahad. Dalam kitab Ibnu Najjar, dalam kitab karangan Al-Imam Ibnu Najjar, iaitu kitab yang berbunyi Syarhul Kaukab Al-Munir, Al-Imam Ibnu Najjar menyatakan secara akalnya ayat Al-Quran boleh menasahkan secara akalnya hadis ahad boleh dinasahkan oleh hadis mutawatir. Maknanya ada satu hadis ahad, dulunya orang pegang hukumnya, kemudian akhirnya dah tak pegang disebabkan ada hadis mutawatir yang menukar hukum. Namun, kata Imam Ibnu Najjar, secara realitinya tidak berlaku. Secara akal tak ada masalah. Secara akal, apa masalah pula? Hadis ni mutawatir, dia kuat. Dia boleh menasahkan hadis ahad. Namun berlaku tak? Ada tak contohnya? Tidak berlaku. Maksudnya tak ada contoh. Yang berlakunya, hadis ahad dinasahkan oleh ayat Al-Quran. Itu ada. Maknanya, hadis ahad dinasahkan oleh Al-Quran itu ada. Namun, hadis ahad dinasahkan oleh hadis mutawatir, kata Ibnu Najjar, itu tidak berlaku sama sekali. Maksudnya tak wujud. Kalau kita cari, kita tak akan jumpa ada hadis ahad dinasahkan oleh hadis mutawatir. Namun, perbahasan kita pada hari ini, bila Imam Al-Haramain sebut, وَيَجُوزُ نَسْخُ al-ahadi bil-ahad wa yajuzu aidan naskhul ahad bil-mutawatir. Maksud beliau adalah yajuzu aqlan. Secara akal, sebenarnya tak ada sebarang benda yang menyebabkan kita rasa ini adalah bercanggah dengan akal. Tak ada masalah kalau hadis ahad dinasahkan oleh hadis yang mutawatir. Kemudian orang tanya, apa contoh? Contoh tak ada. Contoh tidak wujud kerana bila ditengok tak ada. Namun secara akalnya tidak mustahil benda itu berlaku. Sebab itu, apabila satu perkara itu berlaku, maknanya itu menunjukkan bahawa dia memang boleh berlaku. Namun kalau satu benda itu boleh berlaku, tak semestinya wujud. Semua benda wujud itu menunjukkan bahawa benda itu boleh berlaku. Satu benda wujud yang berlaku itu menunjukkan benda itu boleh berlaku. Contoh, kita tengok matahari terbit daripada timur. Jadi, secara akal, mustahil ke kalau matahari terbit dari timur? Kita kata tak mustahil. Bukti memang kami tengok. Benda wujud menunjukkan benda itu tidak mustahil. Tapi, boleh tak matahari tidak terbit dari timur, tapi dia terbit di tengah-tengah? Terbit daripada arah utara ke, daripada arah selatan ke? Boleh ke? Secara akal ni macam ada benda mustahil ke? Tak ada. Tak mustahil secara akal. Namun berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Maknanya, sesuatu benda yang boleh berlaku secara akal, mungkin berlaku secara realiti atau mungkin tidak berlaku. Namun kalau dia memang dah berlaku, confirm dia tidak bercanggah dengan akal. Sebab tak ada lagi benda yang wujud tiba-tiba bercanggah dengan akal. Jadi, apabila sesuatu benda itu ada contohnya secara realiti, semestinya kita akan mengetahui benda itu sebenarnya tidak bercanggah secara akal. Namun apabila benda itu tidak bercanggah secara akal, adakah mesti wujud? Tidak semestinya. Semua benda yang wujud adalah tidak mustahil. Namun tidak semua benda yang tidak mustahil adalah wujud. Kullu mawjud jaiz wa laysa kullu jaiz mawjuda. Kullu mawjudin jaizan, kullu mawjudin jaizun wa laysa kullu jaizin aqlan mawjuda. Walau bagaimanapun, bukan semua benda yang tidak mustahil secara akal, benda itu adalah wujud. Allah barik fi akhuna Ustaz Najmi Ibrahim menyatakan al-wuqu'.
dalilul jawaz. Bila benda tu berlaku, itu adalah satu bukti jelas bahawa benda itu Qala rahimahullahu azza wa jalla. Panjang kita bincang pada hari ni. Okey, kita ada sikit lagi perbahasan yang ingin disebutkan dan dengan ini kita akan berhenti dan kita akan menyelesaikan perbahasan an-naskhu berdasarkan kitab al-waraqat. Senang je. Tapi kalau kita buka kitab yang lebih dalam, perbahasannya akan lebih terperinci. Namun likulli maqam maqal, setiap tempat ada situasinya. Oleh kerana bacaan kitab kita adalah bacaan ringan, maka saya tidak akan menghuraikan secara dalam. Kerana tujuan kita adalah memahami matan waraqat. Untuk kita mendalami secara halus, itu ada kitab yang lain. Itu kita akan temui dalam kitab Qurratul Ain, insya-Allah taala. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa la yajuzu naskhul kitabi bis sunnati walal mutawatiri bil ahadi lianna syai'a innama yunsakhu bimithlihi aw bima huwa aqwa minhu. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, setelah beliau menyatakan ayat Quran boleh nasahkan ayat Quran, hadis boleh nasahkan hadis, beliau buat mana pula suasana yang tidak boleh berlaku nasah secara akal pada pandangan beliau. Secara akal di sisi beliau tidak boleh berlaku perkara ini. Kata beliau, la yajuz, tidak boleh berlaku, maksudnya tidak boleh secara akal, ataupun kita kata la yajuz syar'an, mungkin kita boleh sebut la yajuz syar'an, tidak boleh berlaku secara syarak. Satu ayat Al-Quran dinasahkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tidak boleh untuk satu ayat Al-Quran dinasahkan, ditukar dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tahulah kita secara automatik apa maksud hadis di sini. Adakah ia hadis mutawatir? Tidak. Kerana beliau telah sebut sebelum ini, wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir. Mutawatir boleh menasahkan mutawatir. Dan hadis Nabi ada yang mutawatir. Tiba-tiba beliau sebut tidak boleh ayat Al-Quran dibatalkan ataupun dinasahkan oleh sunnah. Jadi tahulah kita sunnah yang beliau maksudkan di sini adalah sunnah yang berstatus ahad. Jadi ayat Al-Quran tidak boleh dinasahkan oleh hadis ahad. Boleh tak kalau ianya hadis mutawatir? Tak ada masalah. Kerana Imam Al-Haramain sini telah sebut wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir. Walal mutawatiri bil ahad, tidak boleh sesuatu yang berstatus mutawatir dinasahkan oleh yang berstatus ahad. Jadi maknanya hadis mutawatir tidak boleh dinasahkan oleh hadis yang ahad. Maknanya mesti yang menasahkan itu satu banding yang kena nasah. Kenapa? Kata beliau, li'anna syai'a innama yunsakhu bimithlihi aw bima huwa aqwa minhu. Kerana sesuatu perkara itu sesungguhnya ia hanyalah boleh dinasahkan dengan yang macam dia, maksudnya sama kekuatan atau dengan yang lebih kuat daripada dia. Secara yang sepatutnya, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sesuatu benda dia hanya boleh dibatalkan oleh yang sama kuat dengan dia atau yang lebih kuat daripada dia. Adapun yang lebih rendah daripada dia tidak boleh menasahkan yang lebih kuat. Ini secara hujah yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini, hadis ahad tidak boleh menasahkan hadis mutawatir. Hadis ahad tidak boleh menasahkan Al-Quranul Karim. Sebab yang berlaku adalah yang lemah menasahkan yang kuat. Sesuatu yang kuat hanya boleh dinasahkan dengan sama level dengan dia atau dengan yang lebih kuat daripada dia. Ini adalah kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan waraqat. Namun kalau kita lihat kenyataan para ulama yang lain di dalam perbahasan ilmu usul fiqh,
berdasarkan pandangan yang dipilih oleh para ulama, sebenarnya tidak menjadi masalah untuk hadis ahad menasahkan ayat Al-Quran atau hadis ahad menasahkan hadis mutawatir. Tak ada masalah. Secara akalnya tidak menjadi masalah. Secara akalnya tidak menjadi masalah. Dan secara syaraknya juga tidak menjadi masalah. Kenapa? Kalau Imam Al-Haramain menyatakan kerana yang lemah tidak boleh menasahkan yang kuat, kita sebut hadis yang mutawatir, contohnya ataupun ayat Al-Quran yang mutawatir, kadang-kadang dari segi pendalilannya adalah tidak kuat. Maksudnya tak semestinya bila dia adalah mutawatir, dia adalah kuat. Kadang-kadang dia mutawatir tapi tidak kuat. Dia mutawatir dengan maksud kuat dari sudut dia betul-betul adalah firman Allah ataupun sabda Nabi. Namun adakah apabila ayat Al-Quran itu memang kita tahu ialah kalam Allah? Maksudnya apabila datang satu dalil, cara memahami dalil itu mesti kuat. Orang ni bila faham dalil itu, adakah cara kefahaman dia kuat? Mungkin. Sebab tu kalau kita lihat, ada para ulama berhujah dengan ayat Al-Quran. Dalam masa yang sama, ayat Al-Quran yang sama dihujahkan oleh orang lain yang bercanggah pandangan dengan ulama yang pertama. Tetapi orang pertama faham ayat ini dengan maksud begini-begini, orang kedua faham ayat tersebut dengan kefahaman yang berbeza. Maknanya, dua-dua kuat atau macam mana? Sebenarnya ada satu kuat, ada satu lemah. Kuat dari sudut apa? Kuat dari sudut kefahaman terhadap dalil. Adapun ayat Al-Quran itu memang ia kalam Allah atau tidak? Memang kalam Allah. Maknanya hadis mutawatir atau ayat Al-Quran, bila ia hadis mutawatir, kita kata memang confirm ini sabdaan Nabi. Bukan berlaku kesilapan pada rawi. Tidak. Memang ia sabdaan Nabi. Bila ayat Al-Quran, contohnya, kita kata confirm ini adalah kalam Allah. Namun, itu dari sudut apa? Dari sudut cara faham atau dari sudut ianya daripada Allah ataupun Nabi. Secara subut, dalam bahasa Arab min haisus subut, la min haisus dalalah. Maka, sebenarnya hadis yang mutawatir, dia adalah kuat dari sudut subut. Dari sudut dia betul-betul daripada Allah ataupun daripada Nabi SAW. Manakala hadis ahad, mungkin sebenarnya berlaku kesilapan. Bukan sabdaan Nabi. Mungkin itu adalah ucapan rawi contoh. Mungkin. Maknanya tidak kuat dari segi dia betul-betul sabdaan Nabi ataupun tidak. Cuma sangkaan kuat kita mengatakan dia sabdaan Nabi. Namun tidak pasti secara mi'ah fil mi'ah 100% dia adalah sabdaan Nabi. Maka kekuatan hadis mutawatir adalah dari sudut dia adalah betul-betul confirm kalam Allah ataupun sabdaan Nabi. Tapi mungkin ayat Al-Quran ataupun hadis mutawatir itu tidak kuat dari sudut apa? Dari sudut penghujahan. Kerana dia boleh mengandungi pelbagai makna. Dia sudah tidak memberi makna yang qat'i, makna yang jelas. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang maknanya qat'i. Contoh, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Taala berfirman, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Ianya ayat Al-Quran, dia mutawatir, dia kuat dari sudut itu. Dalam masa yang sama, boleh ke ayat ini difahami dengan pelbagai makna? Tak boleh. Bahkan dia hanya menunggu satu makna, riba adalah haram, jual beli adalah dibenarkan. Tak ada, ayat ini menunjukkan riba sebenarnya tidak haram. Tak boleh orang faham gitu. Sebab penghujahan yang difahami daripada ayat ini sangat jelas. Sangat jelas. Maka, contoh ini menunjukkan bahawa ayat Al-Quran itu, dia juga kuat dari sudut subut, dia juga kuat dari sudut penghujahan. Namun kadang-kadang ada ayat Al-Quran yang tidak kuat dari segi penghujahan. Dan ini kebanyakan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang lain. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum. Ayat cerita tentang wuduk. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, bila kamu nak berdirikan salat, hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh kedua tangan kamu dan sapu kepala kamu. Sapu kepala ni maksud dia apa? Sapu semua sekali atau sapu sikit atau macam mana? Akhirnya mazhab Imam Malik faham, sapu semua. Mazhab Imam Syafi'i kata, asal sapu, sentuh sikit pun selesai. Mazhab Imam Abu Hanifah kata mesti 1 per 1, 2, 3,
4. 1/4 kepala. Mesti 1/4 kepala yang disentuh. Mesti 1/4 kepala yang disentuh. Maknanya dia Al-Quran, dia kuat. Dia adalah qat'i, dia adalah kuat dari segi dia betul ayat Al-Quran. Namun adakah makna yang dipahami daripada ayat Al-Quran itu penghujahannya kuat? Tak kuat. Maknanya penghujahannya tidak kuat. Maknanya boleh difahami dengan pelbagai makna. Jadi maknanya kata para ulama, apabila ayat Al-Quran itu mutawatir contohnya, tetapi cara kefahamannya boleh dipahami dengan pelbagai, maknanya dia tak kuat dari segi penghujahan. Ada hadis ahad. Maksudnya dia mungkin kalam Nabi, mungkin bukan kalam Nabi. Tapi insya-Allah dia kalam Nabi. Tapi dalam masa yang sama, ayat ataupun kenyataan Nabi itu jelas tak akan dapat difahami dengan makna yang lain. Maksudnya ketika itu, kedua-duanya kuat dari sudut yang berbeza. Kalau ayat Quran dalam contoh ini, dia akan kuat dari segi dia memang adalah ayat Allah Ta'ala. Tapi dari segi pendalilan dia tidak kuat. Hadis ahad pula yang dalam contoh kita tadi, dia adalah kuat dari sudut pendalilan, namun dia tidak kuat dari segi dia betul-betul sabdaan Nabi alaihi salatu. Maknanya dia adalah sama-sama kuat dari sudut yang pelbagai. Maka berdasarkan kefahaman ini pula, para ulama kita menyatakan pandangan yang kuat adalah mengatakan hadis ahad boleh menasahkan ayat Quran. Hadis ahad juga boleh menasahkan hadis mutawatir. Jadi kenyataan Al-Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain Al-Juwaini diperbincangkan oleh para ulama, dan pandangan yang terpilih adalah dalil yang ahad boleh menasahkan dalil yang mutawatir. Berbeza pula dengan pandangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang menyatakan dalil yang ahad tidak boleh menasahkan dalil yang mutawatir. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, secara kasarnya selesailah kita membicarakan berkenaan dengan tajuk An-Naskhu, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk tajuk berkenaan dengan bagaimana para ulama menyelesaikan isu pertembungan dalil. Dalil ni minta kita buat begini, dalil yang satu lagi pula minta kita buat benda lain. Jadi macam mana cara para ulama membuat keputusan apabila mereka menghadapi dua dalil yang seolah-olah bercanggah. Dipanggil at-ta'arud. Bagaimana percanggahan dalil ini berlaku dan bagaimana sikap para ulama dalam menghadapi percanggahan tersebut. InsyaAllah kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada semua. Saya juga ucap kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama mendengar, yang bagi komen, bahkan turut membantu saya untuk menghuraikan kenyataan Imam Al-Haramain. Saudara kita, saudara Muhammad Ustaz Faris Bakaruddin sebut langit kiblat bagi doa. Ingatkan saya bahawa langit adalah kiblat berdoa. Begitu sahabat kita Ustaz Najmi menyatakan ada al-wuqu' dalilul jawaz. Ini sebenarnya adalah satu bantuan kepada saya. Terima kasih kerana membantu saya untuk menghuraikan matan ini kepada seluruh masyarakat yang mendengar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, dan semoga pembacaan kita ini akan memberikan kepada kita kefahaman yang lebih matang terhadap bagaimana para ulama mengeluarkan hukum hakam daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kerana pada hari ini kadang-kadang orang ingat fuqaha ini tidak berpegang dengan hadis, tidak berpegang dengan ayat Quran. Mereka guna akal mereka. Tidak, tuan-tuan. Para ulama, sewaktu mereka menyatakan suatu hukum, ketahuilah di sebalik sebelum mereka nak sampai pada hukum itu, mereka telah pun mengkaji dalil-dalil syarak yang pelbagai. Dalil bukan ayat Quran saja, dalil bukan hadis saja, dalil juga antaranya ijma', dalil juga antaranya adalah al-qiyas. Al-qiyas juga adalah merupakan dalil yang dengan sebab al-qiyas menyebabkan kadang-kadang para ulama berbeza pendapat di dalam memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesemua mereka mempunyai dalil. Pun begitu, yang benar adalah seorang saja di kalangan para ulama yang berbeza pendapat. Siapakah seorang itu? Tidak dapat kita ketahui di dunia ini, kita hanya akan dapat mengetahui di akhirat kelak biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya teringat apa yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Sayyid bin Syatul Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan kepada saya sewaktu beliau tahu saya gemar menghadiri majlis-majlis hadis yang dihuraikan oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani.
Syafi'i dengan satu ucapan yang sangat berharga bagi saya. Kata beliau, apabila kamu mempelajari fiqh, sebenarnya kamu ketika itu sedang mempelajari dalil-dalil fiqh. Kerana fiqh adalah huraian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebenarnya kitab fiqh adalah kitab syarhul hadis. Kita dok faham syarhul hadis ni maknanya kitab yang menghuraikan hadis. Macam Fathul Bari, macam kitab Irsyadus Sari, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Tetapi kata Syekh Said Shaltut, sebenarnya kitab fiqh adalah huraian kepada hadis-hadis hukum. Kerana fuqaha sebelum mereka nak menentukan sesuatu dalil, sebenarnya mereka sudah mengkaji pelbagai dalil yang lain. Sebab tu bila kita baca hadis Rasulullah, tiba-tiba dalam kitab fiqh sebut lain. Ketahuilah ada dalil yang telah digunakan oleh para fuqaha yang kita tak jumpa lagi. Maksudnya dia sebenarnya dengan mempelajari fiqh dan kita belajar pula hadis Nabi, dia memberikan kepada kita galakan untuk meneliti sebenarnya apakah gaya intelektual para ulama yang memahami dalil tersebut. Kadang-kadang dalilnya sama. Dalilnya kadang-kadang adalah yang kita baca tu. Tapi kita baca faham lain. Ulama baca faham lain. Cuma para ulama mereka ada autoriti untuk memahami dalil. Adapun kita hanya boleh berlatih-latih. Kalau hadis ni cara saya faham begini. Tapi mungkin betul, mungkin tak betul. Adapun boleh ke saya faham satu hadis, saya terus amalkan kefahaman saya? Tidak boleh. Sebab kita bukan ahli. Cuma tak ada masalah untuk kita baca satu hadis. Kita kata, okey, kalau cara saya faham begini. Betul ke kefahaman saya? Okey, kita pun tengok bagaimana cara ulama memahami hadis. Kalau sama dengan kefahaman kita, itu satu berita gembira. Maknanya cara kita berfikir seperti cara fikir seorang fuqaha. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, beliau menyatakan, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, cara untuk menjadi seorang yang pakar dalam fiqh adalah dengan membaca kitab-kitab fiqh. Baca kitab fiqh bukan maksud dia kita tahu hukum, kalau gini hukum dia gini. Bukan. Itu semata-mata menyimpan maklumat. Tapi kata Syekh Said Shaltut Asy-Syafi'i, maksud Imam Al-Ghazali, cara nak sampai kepada jadi orang alim ni dengan cara kita baca kitab fiqh. Kerana bila kita baca kitab fiqh, kita akan memikir, kalau aku timbul hukum begini, aku akan kata begini. Macam mana ulama sebut? Kita pun tengok, rupanya cara aku faham salah sebab ulama faham begini. Tapi kalau setiap kali kita berusaha untuk beragak-agak hukum, kalau saya lah jadi mujtahid, saya akan kata begini. Cuma betul ke? Kita pun tengok, rupa-rupanya cara kita fikir tu sama dengan cara fuqaha fikir. Sebenarnya itu adalah berita gembira, menunjukkan gaya pemikiran kita sudah hampir menyamai ataupun sudah mula senada dengan cara fuqaha memikirkan. Namun adakah kita dah jadi mujtahid? Dah layak untuk keluar hukum? Tak. Kita masih terikat dengan apa yang disebut oleh golongan mujtahid di kalangan fuqaha. Sebab tu kesilapan yang berlaku pada hari ini antaranya adalah apabila seseorang itu dia ingin mengambil hukum fiqh daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang berhak untuk mengeluarkan hukum hakam adalah fuqaha, bukannya kita yang baca hadis terus kita keluarkan hukum. Tak boleh. Yang mengeluarkan hukum adalah fuqaha. Kerana fuqaha bila baca hadis itu, mereka akan tengok hadis yang kedua. Mereka akan tengok hadis ketiga. Mereka akan tengok bercanggah dengan qiyas. Macam mana dengan isu ijma'. Jadi bercanggah. Nak buat macam mana? Maka inilah yang akan kita temui insya-Allah dalam tajuk At-Ta'arud wa Tarjih pada minggu hadapan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga diberkati Allah. Kita tangguh sama-sama majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته